Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berikut merupakan proses pengurusan risiko dan antara langkah-langkah yang dapat diperolehi melalui proses pengurusan risiko ialah membentuk konteks, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai risiko dan juga kawalan terhadap risiko tersebut. Perkara pertama di dalam proses pengurusan risiko ialah membentuk konteks. Dalam proses ini, kaedah untuk membentuk sesebuah konteks ialah dengan mengenal pasti dan menetapkan skop yang ingin dinilai. Skop ini dapat dirujuk daripada projek ataupun program yang baharu ataupun sedia ada. Selain itu, objektif umum perlu ditentukan dan juga ianya mesti diukur terlebih dahulu. Seterusnya, pengenalpastian individu yang akan menjadi pemegang taruh kepada sesebuah lokasi ataupun sesebuah pusat kemudahan adalah amat penting dan individu tersebut juga haruslah dijelaskan peranan dan tanggungjawab yang harus dipikul olehnya. Langkah terakhir bagi proses membentuk konteks ialah dengan pengumpulan maklumat, pengumpulan informasi terhadap latar belakang tempat kemudahan yang ingin kita lakukan. Sebagai contoh, pengumpulan maklumat dari segi pelan lokasi, laporan audit dan juga laporan-laporan berkenaan daripada sumber-sumber yang sah. Terdapat 3 perkara penting dalam pentaksiran risiko iaitu mengenal pasti risiko, menganalisis risiko dan juga untuk menilai risiko tersebut. Dan langkah yang pertama di dalam pentaksiran risiko iaitu mengenal pasti risiko. Dalam konteks ini, cara-cara untuk mengenal pasti risiko ialah dengan melakukan beberapa kaedah iaitu kaedah pemerhatian, kaedah pemeriksaan, audit, pemasaran ataupun brainstorming, pengawasan, pemantauan dan juga langkah-langkah yang berkenaan. Dan langkah ataupun proses yang kedua di dalam pentaksiran risiko ialah menganalisis risiko. Di dalam proses ini, cara untuk menganalisis risiko tersebut ialah dengan melihat sebarang kemungkinan yang boleh berlaku dan boleh dinilai berdasarkan statistik kekerapan insiden yang berlaku di lokasi tersebut. Seterusnya ialah dengan melihat tahap keterukan yang berlaku di sesebuah pusat kemudahan. Dan akhir sekali ialah dengan melihat dengan berpandukan metrik penilaian risiko. Berpandukan metrik penilaian risiko ini dapat memberikan anggaran tahap risiko setelah kemungkinan dan juga keterukan itu dikenal pasti. Proses yang ketiga di dalam pentaksiran risiko ialah menilai risiko. Di dalam proses ini, penilai perlulah mempertimbangkan beberapa faktor seperti kaedah rawatan yang sesuai boleh didapati di lokasi ataupun kawasan tersebut ataupun tidak. Kos rawatan adalah tinggi ataupun sebaliknya. Tahap risiko di lokasi adalah rendah. Dan juga magnitude risiko ataupun dikenali sebagai peluang ataupun kesan positif yang ada di kawasan itu melebihi ancaman risiko ataupun sebaliknya. Perkara terakhir di dalam proses pengurusan risiko ialah kawalan risiko. Di dalam kawalan risiko ini perlu mempertimbangkan proses pemilihan kawalan risiko tersebut. Dan antara perkara yang perlu dipertimbangkan ialah keperluan membuat keputusan untuk risiko yang memerlukan rawatan yang khusus ataupun rawatan yang tinggi. Selain itu, penentuan jenis rawatan yang bersesuaian dan juga pengenalpastian dan juga pemilihan rawatan yang sesuai. Selain itu, dokumen pelan rawatan risiko itu perlu didokumenkan dengan
sah dan juga teliti. Dan akhir sekali, setelah rawatan risiko telah diselesaikan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko di kawasan tersebut adalah rendah dan berkesan. Berdasarkan kelima-lima proses yang dapat ditemui di dalam proses pengurusan risiko, kelima-lima proses ini perlulah melalui beberapa kaedah sebelum ianya diluluskan, iaitu dengan melalui komunikasi, rundingan, serta pemantauan dan juga semakan oleh pihak berkenaan. Itu sahaja yang dapat saya jelaskan melalui pembacaan yang telah saya lakukan terhadap proses pengurusan risiko. Dan video ini saya dedikasikan kepada pensyarah khusus berkenaan, iaitu khusus peralatan dan fasiliti sukan di Universiti Kebangsaan Malaysia yang dikendalikan oleh pensyarah Encik Wan Muhammad Musif bin Wan Pa. Sekian, terima kasih.